Selamat sejahtera saya ucapkan. Tajuk yang akan saya bincangkan ialah bertajuk ekonomi yang bertemakan pusat atau hub industri halal dalam pengajian am semester 1. Yang pertama ialah definisi pusat atau hub industri halal. Hub halal boleh didefinisi sebagai aktiviti pengeluaran, pemprosesan dan pengedaran produk halal oleh pengeluar atau syarikat yang telah melepasi piawaian yang telah ditetapkan oleh agensi tertentu seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM, dan seterusnya ialah konsep halal adalah berdasarkan ajaran agama Islam. Seterusnya ialah cabaran-cabaran yang dihadapi. Yang pertama ialah perubahan harga bahan bakar, iaitu akan mempengaruhi harga barang dan perkhidmatan sehingga fenomena ini sukar dikawal dan akan mempengaruhi pasaran produk halal kerana tidak menentu. Krisis kekurangan barang makanan asasi turut wujud dan menjejaskan pemprosesan produk yang juganya terjejas perkembangan industri halal global. Yang kedua ialah persaingan antara negara pengeluar produk halal bukan Islam. Contohnya negara China, Thailand, Australia dan Brazil mengeluarkan produk halal yang menyebabkan Malaysia menjadi saingan utama. Brazil dan Australia disokong oleh kuasa besar. Justru itu, perkembangan Malaysia untuk mempuaskan pasaran global akan dipertahankan kerana persaingan negara-negara ini. Pemasaran produk di negara-negara bukan Islam, iaitu tiada janjian perdagangan diwujudkan antara negara ini walaupun mempunyai permintaan produk halal yang tinggi serta pasaran yang semakin luas. Hal ini akan mewujudkan satu masalah kepada penduduk Islam di negara bukan Islam untuk mendapatkan sesuatu produk. Seterusnya ialah faktor-faktor pusat atau hub industri halal. Yang pertama ialah menjana ekonomi negara. Kemasukan pelabur asing membantu dalam merancangkan ekonomi kepada negara. Seterusnya, kuasa beli pengguna tempatan yang tinggi menggalakkan keuntungan kepada industri halal. Contohnya di Malaysia, perolehan kasar melebihi RM5 bilion untuk industri halal. Yang kedua ialah membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Pertumbuhan pusat perniagaan berasaskan halal dapat menawarkan pekerjaan kepada masyarakat dalam bidang industri makanan dan restoran. Keperluan yang tinggi dalam aktiviti penyelidikan berkaitan halal dapat memberi peluang pekerjaan kepada graduan. Contohnya, JAKIM memerlukan lebih ramai penyelidik dan pegawai untuk meletakkan piawaian status halal. Yang kedua ialah merapatkan jurang pembangunan bandar dan luar bandar, iaitu menjana pertumbuhan bandar melalui pembinaan sektor-sektor ekonomi melalui kelengkapan infrastruktur. Kemudahan infrastruktur ditingkatkan sebagai peningkatan kualiti kehidupan kepada penduduk setempat. Contohnya, RM1.4 bilion disediakan untuk 4 negeri anggota bertujuan pembangunan infrastruktur. Yang terakhir ialah langkah-langkah mengatasinya. Contohnya ialah kemudahan infrastruktur lengkap, di mana kemudahan pengangkutan yang cekap daripada segenap aspek untuk memudahkan kegiatan ekonomi seperti import dan ekspor. Contohnya Pelabuhan Tanjung Manis, Sarawak iaitu pelabuhan halal dunia. Seterusnya, keupayaan jaringan jalur lebar internet yang meluas untuk memudahkan sesuatu industri diperluaskan ke seluruh dunia. Seterusnya ialah sokongan aktif kerajaan, menawarkan pengecualian cukai kepada industri pada peringkat awal. Selain itu, menganjurkan berbagai pameran peringkat kebangsaan, terusnya mengalahkan dalam memperkenalkan produk halal. Contohnya, Expo Harvest Halal Festival yang diadakan setiap tahun di Kuala Lumpur. Itu saja topik yang dibincangkan. Terima kasih kerana menonton. Sekian dan terima kasih.